Bagi memastikan tiada individu tercicir, Pentadbiran Negeri Terengganu akan memantau prestasi pengemaskinian maklumat sistem pangkalan data utama padu melibatkan lebih 14,000 penjawat awam di bawahnya. Pengemaskinian semula itu bagi menjamin kesahihan maklumat dan data serta menggambarkan status terkini mereka dalam padu. Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu, Datuk Tengku Farouk Husin Tengku Abdul Jalil berkata, perkara itu penting demi manfaat mereka agar tidak tercicir serta sentiasa dalam radar kerajaan, khususnya apabila menghadapi sebarang musibah dan bencana. Kita mengambil peluang ini untuk kita promosikan padu daripada Dorsal sebab kita tengok dari segi pendaftaran dari segi penjawat awam tu masih lagi di kalangan dari sekitar 4,000 lebih baru. So hari ini is another promotion untuk semua penjawat awam supaya mereka menjalankan tanggungjawab masing-masing untuk mendaftar. Hari ini merupakan satu lagi titik permulaan untuk semua penjawat awam untuk terus mendaftar sebagaimana yang disarankan bagi KSN. Sementara itu, berkenaan bonus 2024 kepada kaki tangan awam negeri Terengganu, beliau memaklumkan pihak Pentadbiran Negeri mengambil langkah sama seperti diumumkan penjawat awam persekutuan, iaitu sebanyak RM2,000 menerusi 2 kali pembayaran kepada semua penjawat awam grade 56 dan ke bawah. 131 anggota dan veteran ATM terkesan banjir ketika melanda Kelantan dan Terengganu baru-baru ini. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zuhari berkata, 49 daripadanya merupakan anggota di bawah Brigade ke-8 Infanteri. Jadi kita di Jabatan Hal Ehwal Veteran memang kita akan melihat dari segi beberapa aspek. Pertama adalah dari segi pembaikan rumah. Kalau bencana banjir itu menyebabkan kerosakan dan sebagainya, jadi kita sedang buat penilaian melalui Jabatan Hal Ehwal Veteran dan kita akan bantu benda itulah. Yang kedua adalah dari segi keperluan-keperluan selepas daripada banjir, terutamanya terkait juga dengan peralatan elektrik dan seumpamanya. Pihaknya juga masih mengumpul maklumat lengkap mengenai anggota atau veteran tentera yang terjejas akibat banjir termasuk di Johor. Polis Kelantan menahan 4 suspek kerana memiliki pistol dan sejumlah dadah dalam 3 serbuan berasingan di Pasir Mas dan Tumpat. Dalam kes pertama, warga emas berusia 70 tahun ditahan di sebuah rumah di Kampung Gual Arang, Rantau Panjang kerana memiliki sepucuk pistol bersama kelopak 10 butir peluru. 80 biji pil yaba turut ditemukan. Siasatan lanjut dijalankan bagi mengenal pasti peranan yang dimainkan warga emas berkenaan, sama ada sebagai ketua sindiket atau sebaliknya. Susulan penahanan itu, serbuan kedua di Kampung Gual Macang berjaya menahan lelaki berusia 27 tahun yang merupakan anak kepada suspek warga emas terbabit. Selepas itu, sepasang suami isteri pula diberkas bersama sepucuk pistol dan 31 butir peluru hidup di Kampung Geting Tengah, Pengkalan Kubo. Setakat ni kita melihat dari segi dadah sahaja. Tetapi tidak mustahil ada perkara-perkara lain yang dibuat. Rampasan dadah tidak banyak. Saya percaya mungkin pistol ini boleh digunakan untuk hal lain. Mungkin dadah untuk penggunaan mereka dan sebagainya. Itu kita akan siasat. Tetapi apa yang pastinya ialah mereka yang memiliki senjata api ini tentulah orang yang penting dalam satu kumpulan. Kesemua suspek direman antara 2 hingga 7 hari bermula semalam untuk siasatan lanjut. 3 beradik dilepas dan dibebaskan atas pertuduhan membunuh seorang lelaki di Machang 4 tahun lalu. Hakim Datuk Muhammad Abbas Zafri Muhammad Abbas membuat keputusan selepas mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap tertuduh Muhammad Rizal serta 2 adiknya Muhammad Zarudin dan Muhammad Azam Seman. Menerusi alasan penghakiman, Datuk Muhammad Abbas Zafri berkata, keputusan itu dibuat berdasarkan beberapa faktor. Antaranya, pihak pendakwaan gagal mengemukakan rakaman CCTV yang mana ia sangat penting bagi membolehkan mahkamah mengetahui perjalanan cerita kes berkenaan. Saksi utama yang juga adik ipar si mati juga telah membuat kenyataan bercanggah. Ketiga-tiga tertuduh dilepas dan dibebaskan tanpa dipanggil untuk membela diri. Mengikut pertuduhan, ketiga-tiga tertuduh bersama seorang lagi yang masih bebas dan seorang telah meninggal dunia didakwa membunuh Kamsani Muhammad di sebuah stesen minyak Jalan Macang, Kuala Keras
CRY pada 27 Januari 2020.